Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi pada hari ini kesempatan yang ada ni saya nak bincang soalan STPM 2019 910/2 Bahasa Melayu kertas 2 STPM tahun 2019. Okey, Bahasa Melayu kertas 2 1 jam setengah. Okey ya. Ni muka depan dia lah. Majlis Perpustakaan Malaysia, Sijil Tinggi Perpustakaan Malaysia. Okay, kita lihat bahagian A, jawab semua soalan dalam bahagian A. Okey, ni soalan 2018. Okey, kita lihat bahagian A. Bahagian A 30 markah. Jawab semua soalan. Tandakan jawapan yang betul pada borang jawapan aneka pilihan yang dibekalkan. Okey. Soalan 1. Yang manakah yang benar tentang kajian morfologi? Soalan 1 ni kalau kamu tengok setiap tahun semuanya soalan tentang morfologi, bab yang pertama. Okey, kita lihat sini. Pengklasifikasian kata mengikut golongan. Kalau kita tengok sini, ni betul lah. Susunan bunyi dalam suatu kata. Ni bukan. Bukan. Peraturan membentuk kata. Asal usul suatu kata, bukan. Jadi ni bukan. Jadi jawapan 1 dan 3. 1 dan 3 A lah. 1 dan 3 A. Okey. Kita tengok soalan nombor 2. Soalan nombor 2. Soalan nombor 2. X, Y, menge, ter. Apakah konsep yang paling tepat untuk merujuk kepada Y? Alomorf, morfofonem, morfem bebas, morfem terikat. Ini kalau kita lihat sini, imbuhan yang keluar daripada ni, kita tahulah ini adalah alomorf. Alomorf. C dan D ni bukanlah morfem bebas, morfem terikat. Tak ada kaitan tu. Itu adalah konsep yang paling tepat untuk merujuk kepada Y. Alomorf. Okey. Seterusnya soalan 3. Yang manakah bukan kata terbitan? Kata terbitan ni kata yang menerima imbuhan. Sama ada awalan, akhiran, apitan ataupun sisipan. Okey, sini yang bukan. Soalan tanya yang bukan. Yang bukan. Okey, sini ada EL, sini ada ER, sini ada EN. Kalau kita lihat yang tak ada, nombor 3 D, terompah. Senang saja kalau kita nak tahu dia ada imbuhan atau tidak. Kita tengok EL. Bila buang EL, dia akan jadi patung. Kita buang ER, dia jadi kodak. Buang EL, dia jadi tapak. Wujud. Wujud satu perkataan yang mempunyai makna. Itu cara dia lah untuk kita tahu sama ada dia ada imbuhan ataupun tidak. Itu sisipan itu. Okey, itu soalan nombor 3. Soalan nombor 4. Ayat yang manakah yang mengandungi kata ganda separa? Kata ganda separa. Jejaka itu mencuri-curi pandang bakal isterinya.
mencuri-curi. Ni kata ganda separa. Jadi nombor pilihan pertama dah. Jangan didengar desas-desus yang disebarkan itu. Jangan didengar desas-desus yang disebarkan itu. Bukan, Dia meminta saudara maranya untuk membantunya dalam hal itu. Dia meminta saudara maranya untuk membantunya dalam hal itu. Ada kata ganda separa. Pihak penguat kuasa melakukan operasi pemutihan secara besar-besaran di kawasan itu. Okey. Kalau kita lihat sini, ini besar-besaran itu adalah kata ganda separa. Jadi 4 jawapan dia pilihan B. Kata ganda separa. Okey, seterusnya kita lihat soalan nombor 5. Soalan nombor 5. Perkataan yang manakah yang terbina daripada gabungan morfem terikat? Dia minta morfem terikat dengan morfem bebas. Morfem terikat dengan morfem bebas. Okey, morfem terikat dengan morfem bebas. Okey, bernyala. Bernyala. Ada pramugari. Perumahan. Menggoreng. Okey. Morfem terikat dengan morfem bebas. Yang manakah terbina daripada gabungan morfem terikat dengan morfem bebas? Okey, kalau kita lihat sini, perumahan dengan goreng. Rumah goreng. Ini nyala pramugari. Jadi jawapannya nombor 5. Jawapan dia D. Okey. Okey, untuk nombor 6, ayat yang manakah yang mengandungi kata sejak? Kata sejak sebagai kata hubung. Kata sejak sebagai kata hubung. Dia kelihatan murung sejak kehilangan burung peliharaannya. Ahmad tidak pergi ke sekolah sejak 2 minggu lalu. Bayi itu tidak mahu tidur sejak tengah malam tadi. Zulaika bertambah sihat sejak rajin bersenam. Okey. Nombor 6. Okey, kita lihat dia sejak kehilangan. Okay, yang ini sebagai kata hubung. Sebagai kata hubung. Dia kelihatan murung sejak kehilangan burung pemeliharaannya. Ini berfungsi sebagai kata hubung. Ahmad tidak pergi ke sekolah sejak. Itu tak ada. Bukan sebagai kata hubung. Ini pun sejak. Bukan. Ini bukan. Ini bukan. Sejak rajin bersenam. Okay, jawapan dia nombor 6 B. Okey, nombor 7. Ayat yang manakah yang mengandungi kata bersisipan? Kata bersisipan yang kata dasarnya ialah kata kerja. Dia nak kata bersisipan. Kata bersisipan yang kata dasarnya ialah kata kerja. Okay. Nyanyiannya mendapat tepukan yang gemuruh daripada penonton. Nyanyiannya mendapat tepukan yang gemuruh daripada
penuntut. Kata dasarnya adalah kata kerja. Pokok-pokoknya menjadi kemetod kerana kekurangan baja dan air. Ini kata adjektif. Jamal terkejut melihat rumahnya berselerak seolah-olah dimasuki pencuri. Wajahnya kelihatan berserabut. Kalau kita lihat sini yang kata bersisipan, kata dasarnya kata kerja. Sil. Rumahnya berselerak seolah-olah dimasuki pencuri. Okey, nombor 8. Dalam ayat yang manakah perkataan untuk tergolong sebagai kata sendi nama? Okey, ini dia minta untuk sebagai kata sendi nama. Satu lagi, untuk berfungsi sebagai kata hubung pancangan komplimen. Ini dia minta kata sendi nama. Untuk tergolong sebagai kata sendi nama. Dia datang untuk mendengar ceramah. Abang meminang gadis itu untuk anaknya. Untuk dia mengatasi masalah itu bukanlah mudah. Untuk membantu pelajar itu kami mengumpulkan dana. Abang meminang gadis itu untuk anaknya. Abang meminang gadis itu untuk anaknya. Ini berfungsi sebagai kata sendi nama. Jadi nombor 8B. Nombor 8B. Nombor 9. Pasangan perkataan yang manakah yang masing-masing mengalami proses pembentukan kata yang berbeza? Okey, tengok sini proses pembentukan kata. Pengimbuhan, pemajmukan, penggandaan, pengakroniman. Okey. Dia tanya pasangan kata yang manakah yang mengalami masing-masing mengalami proses pembentukan kata yang berbeza. Okey. Pelihara, pepohon, mempelawa, bertani, gelegak, sinambung, warga negara, Suruhanjaya. Okey. Pasangan perkataan yang manakah yang masing-masing mengalami proses pembentukan kata yang berbeza. Okey, kalau kita lihat jawapan sini, nombor pelihara, pepohon. Jadi nombor 9. Pelihara, pepohon. Yang lain, pasangan perkataan yang manakah yang masing-masing mengalami proses pembentukan kata yang berbeza. Mempelawa, bertani, sama. Warga negara, Suruhanjaya, pemajmukan, gelegak, sinambung. Ini dua-dua pengimbuhan. Jadi jawapannya 9A. Nombor 10. Nombor 10, perkataan yang manakah yang akan menjadi kata kerja tak transitif apabila menerima imbuhan men. Yang perkataan yang manakah akan menjadi kata kerja tak transitif apabila menerima imbuhan men. Okey. Kita tengok sini. Mencari. Membatu. Membesar. Mengambil. Membatu. Membesar. Jadi kata kerja tak transitif. Kata kerja tak transitif apabila menerima imbuhan men. Jadi
10 ni jawapan dia 2 dan 3. Kata kerja tak transitif. Apa dia kata kerja tak transitif? Kata kerja yang tidak memerlukan objek. Okey, nombor 11. Bayi itu tidur di dalam buaian. Apakah maksud imbuhan akhiran an ni pada perkataan yang berhuruf condong dalam ayat di atas? Menunjukkan sifat sesuatu, menunjukkan hasil daripada perbuatan, menunjukkan tempat melakukan sesuatu, menunjukkan alat untuk menghasilkan sesuatu. Bayi itu tidur di dalam buaian. Coba menunjukkan tempat melakukan sesuatu dalam buaian. Jadi nombor 11 jawapan dia C. 11C. Okey, seterusnya soalan nombor 12. Selesai sampai soalan nombor 11 tadi tu bab morfologi. Soalan 12 ni unit pengucapan yang mengandungi makna yang lengkap, diucapkan dengan intonasi yang sempurna, dimulai dan diakhiri dengan kesenyapan. Ini dah masuk bab sintaksis. Kan? Ini kita tahulah. Ini ayat lah. Frasa, klausa bukan. Unit pengucapan yang memiliki makna yang lengkap, diucapkan intonasi yang sempurna, dimulai dan diakhiri dengan senyapan. Okey. Ini 13. Frasa nama yang manakah yang binaannya ialah inti-inti? Okey, ini tajuk tentang frasa. Soalan ni pilih frasa nama, iaitu tentang binaan frasa nama. Okey, ini binaan inti-inti. Ada binaan inti penerang. Inti penerang nama, inti penerang bukan nama. Soalan ni tanya binaan inti-inti. Bayi kembar yang baru dilahirkan itu ialah anak kedua dan ketiga bagi pasangan suami isteri yang berhijrah ke kampung saya 2 tahun lepas. Okay, bayi kembar anak kedua tahun lepas suami isteri. Okay, kita lihat sini binaan inti-inti suami isteri. Binaan inti-inti. Okey, soalan nombor 14. Ayat yang manakah yang mengandungi frasa adjektif yang menunjukkan keserasian makna? Ayat manakah mengandungi frasa adjektif? Ini juga soalan berkaitan dengan frasa. Soalan ni tanya tentang frasa adjektif. Frasa adjektif. Frasa adjektif. Pahit manis pengalamannya telah diceritakan. Pahit manis pengalamannya telah diceritakan. Pahit manis. Ali terkejut melihat Aiman yang kurus kering. Bajunya yang merah menyala itu menarik perhatian ramai. Suasana di rumahnya itu sunyi sepi apabila adik-beradiknya tiada. Apabila adik-beradiknya tiada. Okay, kalau kita lihat sini menunjukkan keserasian makna. Keserasian makna. Kalau kita lihat sini, pahit manis, kurus kering, bajunya yang merah menyala. Okey, yang ada keserasian makna sunyi sepi. Sunyi sepi. Jadi 14 jawapan dia D. Okey, 15. Pucuk pauh delima batu, anak semilang di tapak tangan. Walau jauh beribu batu, hilang di mata, di hati jangan.
Klausa tak bebas. Klausa tak bebas dalam pantun di atas terdapat pada baris. Okey, klausa tak bebas. Klausa yang tak boleh berdiri sendiri. Tu klausa. Jadi nombor 14D, nombor 15 klausa tak bebas. Pucuk pauh ada 5 batu, anak 9 tapak tangan. Walau jauh beribu batu. Walau jauh beribu batu. Ketiga. Kan? Hilang di mata, di hati jangan. Klausa tak bebas. Jadi 15 jawapan dia B. Klausa tak bebas campur klausa bebas. Ayat yang manakah yang menepati susunan di atas? Rakan lama saya mengacarakan majlis yang berprestis itu. Dia tanya klausa tak bebas campur klausa bebas. Peserta itu melompat setinggi-tingginya untuk melepasi kayu galang itu. Ini klausa bebas campur klausa tak bebas. Ini klausa bebas campur klausa tak bebas. Dengan menggunakan teknologi terkini, kes plagiat dapat dikesan lebih awal. Pasangan suami isteri itu berpura-pura baik sewaktu berhadapan dengan ahli keluarga mereka. Kita tengok ni, klausa tak bebas campur dengan klausa bebas. Jadi kalau kita tengok, inilah klausa tak bebas. Dengan menggunakan teknologi ini, kes plagiat dapat dikesan lebih awal. 16 C. 16C 17. Baju kebaya merah isteri abang masih di kedai Dobi sejak beberapa minggu lalu. Baju kebaya merah isteri abang masih di kedai Dobi sejak beberapa minggu lalu. Okay, ini soalan 17 tentang pola ayat dasar. Okay, yang manakah pola? Dia tanya pola. Okay, untuk pola, Fn campur Fn, Fn campur Fk, Fn campur Fa, Fn campur Fsn. Baju kebaya merah isteri abang masih di kedai Dobi sejak. Okay, kita lihat sini untuk soalan 17 ni apa? Frasa nama, frasa sendi. Frasa nama, frasa sendi. Frasa nama, frasa sendi. Okey, seterusnya soalan nombor 18. Soalan nombor 18. Susunan konstituen ayat. Susunan konstituen ayat. Ayat yang manakah yang menepati susunan X? Okey. Susunan konstituen ayat. Susunan songsang. Maknanya atas ni susunan biasa. Susunan biasa. Susunan biasa. Okey, ayat yang manakah yang menepati susunan X? Belum sedar saya ketika dia datang melawat. Okay, soalan nombor 18. Yang manakah ayat yang menepati susunan X? Okay. Ayat yang manakah yang menepati susunan X? Okey. Belum sedar saya ketika dia datang melawat. Awak jangan datang lagi ke sini seorang diri. Di bandar remaja itu merayau-rayau setiap hari. Sejak kejadian itu beliau belum boleh ke pejabat. Okay, kalau kita lihat ini susunan biasa. Di bandar remaja itu merayau-rayau setiap hari, bukan.
Awak jangan datang lagi ke sini seorang diri. Okey. Jawapan 18 B. 19. Yang manakah ayat songsang? Yang manakah ayat songsang? Okey, ayat songsang. Okey. Kalau kita lihat susunan songsang, maknanya apa? Seluruh atau sebahagian predikat mendahului subjek. Seluruh atau sebahagian, seluruh atau sebahagian predikat mendahului apa? Subjek. Seluruh atau sebahagian predikat mendahului subjek. Yang manakah ayat songsang? Okey. Malang betul nasib kami anak beranak. Malang betul nasib kami anak beranak. Ini ayat songsang. Agak kurang hasil kebun saya pada tahun ini. Ayat songsang. Benar, dia menyamar sebagai peminta sedekah. Memang dia tidak hadir ke sekolah sejak 3 hari yang lalu. Okey, kita lihat ni 19. 19. Jawapan dia A. 1 dan 2. 1 dan 2. Okey. Nombor 20. Nombor 20. Yang manakah ayat aktif tak transitif berpelengkap? Ayat aktif tak transitif berpelengkap. Sebenarnya ayat yang mesti ada pelengkap. Ayat aktif tak transitif berpelengkap. Menggunakan kata kerja tak transitif berpelengkap. Ayah saya berniaga nasi tomato. Saya bercadang untuk ke Shah Alam. Budak itu menangis sepanjang malam. Budak itu menangis sepanjang malam. Ahli sukan itu masih berlatih. Ayat aktif tak transitif berpelengkap. Saya bercadang. Saya bercadang. Tak boleh begitu kan? Jadi 20 B. 21. Yang manakah contoh ayat yang menepati binaan? Yang manakah contoh ayat yang menepati binaan? Ayat pasif. Ayat pasif, kata ganti nama diri orang pertama. Kata ganti nama diri orang pertama. Kata ganti nama diri orang pertama. Apa tu? Saya, aku, ku, kami, kita. Hutang itu aku telah jelaskan sepenuhnya. Hutang itu aku telah jelaskan sepenuhnya. Yang menepati. Kalau kita tengok satu ni, untuk satu tidak menepati. Surat itu saya masukkan ke dalam peti surat. Surat itu saya masukkan dalam peti surat. Yang ini menepati. Binaan ayat pasif, kata ganti nama diri pertama. Rumah itu dibersihkan oleh kami petang tadi. Yang ini pun tidak menepati. Tugasan itu akan kita selesaikan bersama-sama. Jadi 21, 2 dan 4. 2 dan 4 jawapannya D. 21 D. 22. Ayat yang manakah
Ayat yang manakah yang boleh dipasifkan? Ayat yang manakah yang boleh dipasifkan? Kita lihat ni, kalau ayat yang boleh dipasifkan menggunakan kata kerja transitif. Kata kerja transitif. Kata kerja transitif. Kata kerja yang menggunakan kata kerja transitif. Ayat yang manakah yang boleh dipasifkan? Wajah Kalsum menyerupai wajah ibunya. Diserupai, tak boleh. Pasukan hoki sekolah sedang menjalani latihan fizikal. Ayah dan ibu sedang mengecat ruang tamu. Okey. Pasukan hoki sekolah sedang. Okey, yang ni boleh dipasifkan. Ayah, ibu. Ayah dan ibu. Ni pun boleh dipasifkan. Tingkah laku gadis itu memeningkan kepala. Dipening. Tak boleh. Jadi yang boleh dipasifkan 2 dan 3. 2 dan 3. Jadi 22. 2 dan 3. C. Yang boleh dipasifkan. 22 C. 23, yang manakah ayat suruhan? Yang manakah ayat suruhan? Yang manakah ayat suruhan? Beri saya secawan kopi. Ini ayat suruhan. Beri saya secawan kopi. Harap jangan bising di sini. Harap jangan bising di sini. Kan? Jelaskan hutang tertunggak. Jelaskan hutang tertunggak. Ini ayat suruhan. Mohon semua pelajar bertenang. Kan? Ayat suruhan 1 dan 3. 1 dan 3. Jadi 23 jawapannya A. 23 jawapannya A. 24, yang manakah struktur ayat tanya tertutup yang betul? Ni ayat yang manakah struktur ayat tanya tertutup? Ayat tanya tertutup. Okey. Yang besar itu rumah Ali kah? Yang besar itu rumah Ali kah? Ya. Rumah Ali kah yang besar itu? Rumah Ali kah yang besar itu? Rumah Ali kah yang besar itu? Ini terbuka, ini tertutup. Yang besar itu adakah rumah Ali? Yang besar itu adakah rumah Ali? Ya. Adakah yang besar itu rumah Ali? Jadi tertutup. Ayat yang tertutup yang betul. Jadi ini betul lah. 2 dan 4. Jadi 24 tu D. Okey, 25, ayah mahu membeli limau itu. Limau itu manis. Okey, jika ayat X dan Y mengalami proses di atas, jenis ayat majmuk yang terhasil ialah ayat majmuk. Okey, ayat X campur asalkan campur ayat Y. Ayat X, ayah mahu membeli limau itu asalkan limau itu manis.
Ayat majmuk apa tu? Ayat majmuk yang terhasil dari, ialah ayat majmuk asalkan 5 itu manis. Keterangan. Ayat majmuk keterangan. Seterusnya, yang manakah ayat majmuk? Yang manakah ayat majmuk? Sebentar tadi dia seolah-olah terlihat ibunya. Sebentar tadi dia seolah-olah melihat ibunya. Kan ayat majmuk. Diamnya seolah-olah meyakinkan semua orang. Ini pun bukan ayat majmuk. Dia seolah-olah tahu akan hal itu, hakikatnya tidak. Ini adalah ayat majmuk. Dia seolah-olah tahu akan hal itu, hakikatnya tidak. Dia mengangkat kening seolah-olah menyoal Puan Marina. Ini adalah ayat majmuk. Jadi 26 D. 26 D. Okay, 27 ayat 1. Murid meminta sesuatu. Ayat 2. Kelas tambahan diadakan. Jika ayat 1 dan ayat 2 digabungkan dengan menggunakan kata hubung agar, ayat yang terhasil ialah ayat majmuk komplemen, ayat majmuk keterangan, ayat majmuk gabungan, ayat majmuk campuran. Okey. Kalau kita lihat ini, agar kata majmuk komplemen. Selain pada agar apa? Bahawa, untuk, agar, supaya. Jadi jawapan sini 27 ialah ayat majmuk komplemen. Okay, ayat mempunyai satu predikat, ayat mempunyai dua predikat. Ayat mempunyai satu, soalan nombor 28. P, ayat mempunyai satu predikat. Q, ayat yang mempunyai dua predikat. Padanan contoh ayat yang manakah yang betul bagi P, bagi ayat P dan ayat Q. Okay, 28. Okay, 28. Pekerja memungut sampah di sekitar pasar. Ini dia suruh tengok padanan contoh ayat yang manakah yang betul bagi ayat P dan ayat Q. P dia nak apa? Ayat yang mempunyai satu predikat. Okey. Ini pekerja memungut sampah di sekitar pasar. Itu adalah satu predikat. Ibu bertolak selepas selesai berkemas rumah. Ini bukan, ayat 2 bukan mempunyai satu predikat. Dia bangun berucap ketika dijemput. Ini pun bukan. Kereta mewah itu bergerak laju ke hujung jalan itu. Okey. Kita tengok sini yang satu predikat. Satu dan 4. Okey, dua predikat. Ayatnya dua predikat. Ibu bertolak selepas selesai berkemas rumah dan 3. Jadi jawapan 28 A. 28 A. Okey. Ayat yang manakah yang mengalami pengguguran? Ayat manakah yang mengalami pengguguran? Ini tajuk proses penerbitan ayat. Kita tengok mengalami proses pengguguran. Pengguguran, prasanama sebagai subjek. Pengguguran, ya. Prasanama sebagai subjek. Pengguguran prasanama sebagai subjek
Pengguguran frasa predikat. Okey, 29. Jawapan dia tidak kedekut, justru bersedekah pada fakir miskin. Ini 29. Dan soalan 30. Yang manakah yang menepati binaan nombor di atas? Kata nama, penentu, kata bantu, kata kerja, frasa sendi nama. Pemimpin itu sedang berucap ni. Inilah. Ini analisis raja pohon. Jadi saya rasa itu sajalah untuk perbincangan soalan STPM tahun 2019. 30B soalan STPM sebenar tahun 2019. Okey, saya rasa untuk perbincangan kali ini sampai di situ saja. Jadi saya berharaplah perbincangan yang tidak seberapa ini dapat membantu anda lah untuk menghadapi peperiksaan semester 2 ini. Dan jika anda fikir benda ni memberi manfaat kepada anda, boleh like, boleh share dan subscribe untuk channel YouTube saya. Sekian, terima kasih.